yang berkaitan dengan masyarakat kita pada hari ini. Yang mana masyarakat kita pada hari ini ramai yang semakin keliru untuk memilih kepimpinan bagi mengurus urusan mereka. Jadi kita ni sebagai masyarakat menjadi keliru dalam memilih pemimpin. Jadi apakah yang kita perlu lakukan sebagai seorang Muslim? Jadi soalan ini ditujukan kepada Sahibus Samahah. Jadi saya persilakan insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Kita kembali kepada soalan yang disebut oleh Ustaz Said Abdullah tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila zaman, masa berjalan lebih lama, kita dengan Nabi ini dah 1400 tahun lebih ya. Jadi tentulah banyak hal yang berlaku. Jadi perkara-perkara yang akhir tentu lebih dahsyat dibandingkan zaman-zaman yang awal. Seorang sahabat Nabi nama Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman ni sahabat Nabi yang minat dengan hadis-hadis, dengan cerita-cerita al-fitan, cerita-cerita apa yang nak berlaku selepas ni. Sahabat Nabi ni ada yang tertumpu kepada Quran, seperti Ubay bin Ka'ab, dia baca Quran. Ada sahabat Nabi macam Abdullah bin Mas'ud, alim dalam fiqh, dan Abdullah bin Umar. Ada sahabat Nabi dalam faraid. Ada sahabat Nabi yang dia banyak cakap tentang apa yang akan berlaku selepas ni. Kalau Nabi cakap bab ni, dia hafal. Sahabat tu yang terkenal ialah, yang antara yang minat ialah Huzaifah ibn Yaman. Jadi banyak hadiah-hadiah Huzaifah ni. Macam kita lah, ada orang dia minat kalau orang cerita pasal tanda-tanda kiamat lah, dia minat. Ada orang. Sebab itu ulama-ulama hadis mereka memperuntukkan bab tentang al-fitanu wal malahim. Fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian yang kekacauan yang akan berlaku pada masa yang akan datang, atau apa yang diberitahu oleh Nabi SAW, apa yang bakal berlaku. Al-Imam Abu Nu'aim ditulis Kitabul Fitan. Ibn Kathir tulis Al-Fitan wal Malahim. Dalam kitab-kitab hadis memang ada bab cerita asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, apa yang nak berlaku kiamat. Saya ambil satu hadis yang Huzaifah cerita, yang kebanyakan kita pernah dengar. Kata Huzaifah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan selainnya, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Kata Huzaifah, orang ramai biasanya duk tanya Nabi tentang benda-benda yang baik yang akan berlaku. Aku ni tanya Nabi tentang benda yang buruk yang akan berlaku. Makhafatan an yudrikani, kerana aku bimbang nanti kena kat aku. Aku bimbang nanti kejadian yang bahaya tu mari, aku duk tanya. Aku kata, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Wahai Rasulullah, kita dulunya dalam jahiliah dan kejahatan, zaman dulu ni. Kemudian Allah bawa kebaikan ini, Allah bawa Islam ni, yang Nabi bawa, ajaran Nabi bawa, jadi masyarakat Islam. Selepas daripada kebaikan yang ada ni, adakah kejahatan akan mari balik? Qala na'am. Nabi kata ya, kejahatan akan mari. Kata Huzaifah lagi,
Fahal ba'da dhalika syarri min khair? Adakah selepas kejahatan tu akan datang balik kebaikan? Qala na'am, walakin fihi dakhal. Ya, kata Rasulullah, lepas kejahatan, lepas ke zaman kita ni ada kejahatan, lepas tu dia main balik kebaikan. Tapi kebaikan tu dakhan, fihi dakhan, ada kekeliruan, kelabu, bercampur, tercemar kebaikan tu. Baik tapi dia keliru. Huzaifah tanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa dia dakhan tu ya Rasulullah? Apakah kekeliruan itu? Nabi kata, qaumun yastannuna bi sunnati, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Nabi kata, kaum yang akan bersunnah tapi bukan sunnah aku, berpetunjuk tapi bukan petunjuk aku. Kamu akan tengok ada benda bagus, ada benda yang tak bagus kat dia bah. Tu kekeliruan dia. Nak beragama, semangat nak buat baik, tapi dia bukan jalan Nabi. Tapi ada yang bagus, ada yang tak bagus. Saban nampak macam okey dah, jubah macam nampak okey dah, hak lain bercampur, akidah dia main bercampur pula. Semayang nampak okey dah banyak, nak doa pergi minta kat kubur, macam-macam. Ataupun macam-macam lah. Kekeliruan boleh jadi maksud itu. Boleh jadi dia keliru tafsiran Islam dia, tapi dia pun nak baik. Ta'rifu minhum wa tunkir, kata Nabi. Kamu kenal dia dan kamu akan ada benda yang kamu akan bantah. Huzaifah tanya lagi, fahal ba'da dhalikal khairi min syarr? Adakah selepas daripada keburukan tu, yang tadi selepas kebaikan tu, kebaikan yang bercampur tadi ni, adakah lagi nak main keburukan pula? Kata Nabi, na'am. Du'atun ila abwabi jahannam. Dalam sebahagian riwayat, du'atun ala abwabi jahannam. Bukhari datangkan dengan dua riwayat. Faman ajabahum qadhafuhu fiha. Penyeru-penyeru ke pintu neraka jahannam. Dalam sebahagian riwayat, penyeru-penyeru yang berada di pintu neraka jahannam. Faman ajabahum qadhafuhu fiha. Sesiapa yang menyahut doa ni, seruan mereka, kempen mereka, qadhafu fiha, maka dia dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Ni Huzaifah kata, tu yang aku tanya tu, takut kena. Terus Huzaifah kata, sifhum lana ya Rasulullah. Rasulullah, tolong bagi tahulah depa tu macam mana, kami nak kena susah lah. Penyeru-penyeru ke neraka jahannam sampai orang Islam pun sambut ni. Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi kata mereka sekulit dengan kita, bercakap dengan lidah kita. Syurah hadis, ulama-ulama hadis bincang apa maksud sekulit dengan kita. Ada yang kata mungkin maksud Nabi mereka tu orang Arab juga. Ada kata maksud Nabi mereka tu agama sama dengan kita, Islam juga. Terkeliru. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bercakap dengan lidah kita. Hak macam mana kita cakap nak Islam, mereka pun cakap itu juga. Kacau. Memang keliru, ramai masuk neraka jahannam.
Huzaifah tanya, ya Rasulullah, madza ta'muruni in adrakani dhalik? Wahai Rasulullah, Rasulullah nak suruh apa kalau saya ni berjumpa keadaan tu, zaman tu saya kena, saya nak buat apa? Nabi kita talzimu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu pegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Maksudnya kamu pegang kepada kepimpinan penguasa Islam yang berpegang dengan agama. Huzaifah duk tengok, bukan mudah tu. Huzaifah kata, ya Rasulullah, illam yakun lahum jama'ah walam yakun lahum imam wala imam. Wahai Rasulullah, kalau jamaah pun tak ada, imam pun tak ada, hak patut kita nak ikut tu pun tak ada, nak buat macam mana? Huzaifah ni dia fikir panjang. Pada zaman Nabi tu keadaan okey, tapi sahabat ni basirah, dia macam nampak benda nak mai ke depan, dia tolong tanya untuk kita. Illam yakum lahum jama'ah wala imam. Kalau tak ada jamaah, kalau tak ada imam, Nabi kata fa'tazil tilkal firaqa kullaha wa an ta'udda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Nabi kata jangan sokong mana-mana, semua tu. Kau jangan join siapa, kau tinggal mereka semua. Biar kau gigit batang pokok sehingga kau mati dalam keadaan demikian. Jangan duk sokong mana-mana. Maksudnya Nabi cerita pada akhir zaman akan ada keadaan yang sangat mengelirukan. Semua orang, tak ada siapa, tak ada imam, tak ada jamaah, tak ada kepimpinan Islam yang ada syaukah, yang ada kekuasaan. Jamaah ni bukan maksud jemaah-jemaah yang dipertubuh ni. Jamaah ni penguasaan. Jama'atul muslimin, Nabi tak kata talzimu jama'atil muslimin, jama'atul muslimin. Satu, singular, bukan plural. Kalau tak ada, Nabi kata jangan terlibat. Jangan terlibat. Mati gigit batang pokok lebih baik daripada terlibat. Kerana keadaan mengelirukan. Dalam hadis yang lain, panjang bab ni saya sebut sikit lah, nak jawab soalan. Dalam hadis yang lain yang selalu kita baca, Nabi kata, inna amamad dajjal sinin khadda'ah. Dan sebagai riwayat sanawat khadda'at. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibn Majah, diriwayatkan selain. Sebelum datangnya Dajjal, ada tahun-tahun yang menipu. Kan kita tengok dalam internet ni ramai duk minat cerita Dajjal ni. Dajjal yang mai dah pergi, Dajjal yang mai dah pergi. Orang utara Dajjal lama dah disebut kan. Dajjal hak Nabi kata tu, yang akan ada, yang akan keluar tu. Sebelum Dajjal tu datang, kata Nabi, tahun-tahun yang menipu, manusia tertipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib, yukazzabu fiha as-sadiq, wa yusaddaqu fiha al-kadhib, dengan berbagai riwayat. Yusaddaqu fiha al-kadhib, yang bohong dibenarkan, dikatakan benar orang yang bohong. Wa yukazzabu fiha as-sadiq, dikatakan bohong orang yang benar.
Wa yukhawwanu fiha al-amin, dikatakan khianat orang yang amanah. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan dikatakan amanah orang yang khianat. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, dalam sebahagian riwayat wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, akan bercakap pada zaman itu golongan ruwaibidah, orang ruwaibidah. Ruwaibidah tu sahabat tu, tapi apa maksud Nabi? Wa man ruwaibidah tu ya Rasulullah. Ruwaibidah apa Rasulullah? Sahabat ni bagus, dia tolong tanya untuk kita. Nabi kata al-fuwaisiq yatakallam fi amril 'ammah. Dalam riwayat yang lain ar-rajulu tafih yatakallamu fi amri 'ammah, fil 'ammah. Orang fasik kecil, bukan fasik kecil tu maksud buat dosa kecil, maksud dah lah orang yang tak ada apa-apa, fasik yang tak ada nilai pun. Dalam riwayat ar-rajulu tafih, orang yang selekeh, yatakallamu fi amri 'ammah, bercakap di dalam urusan orang ramai, tak ada apa pun, dia diangkat. Dia diangkat. Yang cerdik lepas ke belakang, yang tak tahu apa tolong cakap bagi urusan kita. Nabi SAW bagi tahu ini benda yang akan kita hadapi pada akhir zaman. Sebab itu kita jangan terpengaruh dengan banyaknya orang ataupun dengan sikitnya orang, dengan hebatnya kempen, dengan hebatnya gambar. Jangan. Tengok, kadang-kadang ada orang pergi maki orang, boleh masuk TV, diangkat, dijemput masuk dalam TV pasal duk maki orang keramat. Apa bubuh nama TV tu ada kaitan dengan agama pula tu? Nilai tak. Sebab itu maka yang tinggal di hadapan kita apa dia? Yang tinggal di hadapan kita ialah siapakah yang korang mudarat di kalangan yang mudarat ni. Dia panggil dalam usul, dalam qawaid dia panggil irtikabu akhafud darurain. Ambil yang korang mudarat. Dua-dua semua ada mudarat. Hak mudarat sikit dibanding, korang sikit dibanding hak lain, yang mana? Yang tu dia tinggal. Yang ni rosak harta kita, yang ni rosak harta negara, yang ni rosak harta negara dengan agama. Yang ni banyak lagi. Bukan tanda kita kata hak tu bagus, tapi hak menyamun banyak dengan menyamun sikit, kita tengok hak mana. Di kalangan penyamun ni, penyamun mana yang kurang bahaya? Yang tu kepada setiap sektor yang ada dalam hidup kita, di semua peringkat hidup kita, melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Kita nas'alullah al-afwa wal afiyah. Terima kasih.